Okay, kita sambung. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Okay. Allah menyebut dalam ayat ini, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberikan zakat, dan demikian itulah agama yang benar. Ini ayat yang ke-5. Yang ke-6, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Okay. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik itu akan ditempatkan di dalam neraka Jahannam. Kekalah mereka di dalamnya, mereka itulah sejahat-jahat makhluk. Okay. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu 'an dzalika liman khashiya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhannya ialah syurga Aden, tempat tinggal yang tetap, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, kekalah mereka di dalamnya selama-lamanya. Allah redha dan Allah akan mereka, dan mereka pun redha serta bersyukur akan nikmat pemberiannya. Balasan yang demikian itu untuk orang-orang yang takut melanggar perintah Tuhannya. Okay. Ini antara ayat yang kita tengok, dan kita boleh tengok juga pada apa yang disari dalam surah ni. Al-Bayyinah ni bermaksud bukti yang jelas. Ya Allah menerangkan bahawa orang-orang kafir dari ahli kitab, Yahudi dan Nasara, serta orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan kepercayaan dan amalan masing-masing, sehingga datang kepada mereka seorang Rasul. Allah kata kalau tak ada datang Rasul, mereka tak akan tinggalkan agama musyrik mereka tu. Yang kedua, perpecahan dan perselisihan yang berlaku kerana mereka sayang meninggalkan kepercayaan dan amalan yang diterima turun-temurun, amalan nenek moyang, dan apa pula berperasaan hasad dengki serta sayangkan pangkat dan pengaruh mereka dan faedah-faedahnya. Mereka ni tak nak tinggalkan ajaran mereka ni sebab mereka sayang kepada ajaran turun-temurun nenek moyang, dan mereka ni ada mereka ni ada kepentingan, mereka ada kepentingan bisnes. Islam menyuruh meninggalkan arak, mereka ada kepentingan bisnes arak. Islam suruh meninggalkan berhala, mereka ada kepentingan membuat berhala, mereka menjadi orang yang membuat berhala. Dan mereka, Islam mengharamkan riba, menindas orang dari sudut ekonomi. Mereka suka menipu, menindas orang dari sudut ekonomi. Ini yang menyebabkan mereka susah nak menerima Islam. Pembesar-besar Quraisy susah nak menerima Islam. Okay, seterusnya kemudian mereka diperintahkan supaya menyembah dan beribadah kepada Allah dengan mendirikan sembahyang serta mengeluarkan zakat. Allah perintahkan supaya dirikan sembahyang, keluarkan zakat. Ini pun susah bagi orang yang tidak beriman, susah. Mereka mencari duit, tiba-tiba duit nak dikeluarkan. Mereka jadi suka, mereka kikir, kedekut. Sama juga sembahyang. Orang-orang yang tidak beriman hatinya sukar untuk sembahyang. Kalau dia sembahyang pun macam orang munafik, wa idza qamu ila shalah qamu kusala,
Apabila mereka ni orang munafik, mendirikan solat, mereka qamu dalam kusala, dalam keadaan malas. Okey. Surah ini diakhiri dengan menerangkan azab siksa yang menimpa orang-orang yang kufur, ingkar dengan balasan sebaik-baiknya bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Ini yang dimasukkan di dalam surah ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.